Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni, untuk edisi kali ini, aku bawakan kepada anda cerita-cerita daripada Pangkong. Malaysia panas gila. Kan nak naik feri. So, gila. Kita pergi jeti jom. Dah sampai. Nampak senang dia buat di video. Cakap tu dah sampai. So tengoklah keindahan Pangkong. Boleh ada rupa tampang. Itu sana. Okey, aku sedang kayak sekarang ni. Okey, dengan kayak. So aku kat tengah-tengah lah. So berombak. Hari tu kat Tioman tak sempat. Aku tak sempat nak main number mandi semua. Tadi aku tahu aku rasa aku manusia pertama yang terjun dalam aku punya team ni. So anyway, kita nak kayak kejap. Tapi aku sekejap je sebab besok kita ada snorkeling and aku nak standby prepare untuk buat day one semua ni. Okay guys, have fun, nak sambung. Sekarang ni aku dekat mana? Tengah ni. Terang gila macam kat Times Square. Aku tengah beli burger, nampak? Tengah orang beli burger. Gila lah terang. So dekat aku sekarang ni aku dekat Coral Bay Resort. Aku nak ambil gambar sebenarnya. Ada gambar. Jom. Anyway, aku sebenarnya bersama dengan NGO buat satu program, apa panggil program rewards bersama dengan MAIS. This is the big punya program. So anyway, program ni sebab jauh, sebab Pangkong, kos dia besar and ada Tan Sri. Tan Sri akan datang. So tengok. Penat juga. So kita baru habis program dengan Dr. Rafida dengan Ustaz Mawi. So tadi setting untuk last day punya montage. Dan sekarang ni lapar makan burger. Dia kau tak tahu rupanya bila kau buat program-program island ni, kau memang kau lapar. Jadi kita pun pergilah cari makanan. So Pangkong ni sebab ada kedai akak ni. Burger Simpang nama dia. Satu pulau tahu kita khusus. Tapi memang betul. Ha? Kalau kau datang ke satu pulau 20, 30 orang, 40, macam kita 40 kan? Ha? Satu pulau akan tahu. Dia akan standby. Nampak Muhammad ni group ni dengan nangis. Betul. Betul-betul tak payah penat kan. Hello, saya selamat pagi. Baru habis solat subuh dengan kuliah subuh. So sekarang ni aku nak makan. Nampak? Ada tak ada kursi. Netizen harus tahu kita kena makan ni. Ni tak ada, ni Amin. Ambil je. So kita nak makan dulu. Banyak variety. So sekarang ni kat mana tau? Ni nampak aku kat Puteri Bayu Resort. So kita breakfast di belakang Pasir Putih tepi pantai. Tak aku, Sefi. Jadi kita makan. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi ini macam Okay. Hujan. That's it. Biasir wala tu'asir. Kau apa mau berjampi? Tak gaya kau tu. Macam pakai serap. Jadi kita nak siap nak pergi snorkeling. Bye. Nak bagi saya kena makan jom.
Okey, sekarang kita dekat mana? Apa nama pulau ni? Nama ni adalah ini adalah memang tempat untuk island hopping, untuk snorkeling dekat dalam area Pangkor lah. So dia akan letak kita kat sini dalam 2 jam atau 3 jam untuk kita bagi Sampai kecut. Sampai kecut. Ini nampak dia. Flawless sama muka masing-masing. Cantik kat Abadi ke dekat Abadi? Video. Okey. 1 Okey, dah sekarang ni aku tadi dah habis mandi, sudah pergi shopping, chocolate. Bolehlah untuk sendiri nak beli makan-makan kat rumah kan. So, sekarang balik hotel. Tadi dah mandi sini pun semua dah ni. Petang kita ada program sikit. Malam kerang kita ada Arabian Night. Aku tak tahu apa nak buat, konten ke tak. Sebab benda tu macam PNC kan. So, enjoy lah. Kita nak berjalan sikit apa yang ada dekat sekitar Bangkok ni. Jom. Pangkor ni, kalau kita pergi last week aku pergi Tioman kan. Tioman dengan Pangkor ni kecil Pangkor ni lebih kecil tapi dia lebih meriah. And then kalau nak tahu beza Tioman dengan Pangkor ni jalan-jalan hantar. Tioman tak ada. Masa aku pergi Pekan Tekek itu Pekan Tekek itu, Pekan Tekek dia punya jalan untuk transportation dia lebih kepada simen kan. So naik motor 4x4. Sini memang convenience lah. Aku rasa lah this is aku punya personal personal point of view aku. Pangkor ni aku rasa dia macam dulu Langkawi dulu. So kalau korang rindu Langkawi yang tahun 90-an 80-an dulu kan, memang masa first time nak di-develop tu. Sekarang Langkawi kan macam dah famous sangat kan, banyak benda sangat. Korang boleh datang ke Pangkor sebab Pangkor dia lebih dekat dengan darat bandingkan Tioman. Pangkor ni dia punya apa panggil apa? Dia punya apa? Ferry dia dalam 20 minit dia. Kalau Tioman ni dekat 2 jam. So dia lebih convenience. Itu alasan dia kenapa Pangkor ni lebih orang kata modern lah sikit pada Tioman. Aku tak kata Tioman tu tak bagus. Tapi kalau siapa suka Tioman yang jenis pulau yang isolate, yang cantik kan, laut dia. Tadi aku pergi snorkeling sini ada keruh sikit kan. Kalau Tioman tak. Dia memang cantik. So anyway, aku tak compare sebab mana bagus, mana tak. Dua-dua memang bagus. Aku pergi 2 minggu berturut-turut kan. Pangkor pun ada kelebihan dia, Tioman pun ada kelebihan dia. So sekarang ni balik hotel kejap, kita nak makan. Dan aku dah sampai hotel dah, Bayu Putri. So aku dekat Bayu Putri Resort. Okay guys, sekarang ni aku dekat hotel. Baru balik dari shopping. Aku bukan nak review, aku sebenarnya nak sembang-sembang dengan korang sambil aku nak makan biskuf ni. This is biskuf aku beli dekat duty free tadi. First time aku makan benda ni, tak apa. So anyway, aku tak tahu apa yang sedap sangat, tapi dia memang layan. Okay, so untuk minggu ini aku memang ada kat Pangkor. 2 minggu aku ada kat Tioman last week. Minggu ni aku kat Pangkor. Tapi 2 minggu ni tak ada macam konten akademik sangat kan, tak ada konsep. Jadi aku nak share dengan korang satu topik berkenaan yang ramai orang tak tahu, berkenaan dengan hidden population among rakyat Malaysia berkenaan dengan drugs user ataupun drug addict. Sebab baru-baru ni aku pun attend satu kursus bersama dengan MESEC berkenaan dengan ATS ataupun berkenaan dengan substance yang melibatkan stimulant substance macam meth dan sebagainya lagi lah. Jadi macam aku former drug user, aku pernah menggunakan meth dulu. Tapi sekarang ni bila dalam kursus itu Tuan Haji Ramli merupakan Presiden Pengasih dan Timbalan Presiden untuk MESEC. Dia ada membuka satu orang kata membedah satu isu berkenaan dengan hidden population. So what is hidden population yang sebenarnya berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia, penagihan rakyat Malaysia ni? Okey, aku tak buat tripod ini, so aku manual lah. Okey, so sekejap. Nanti kan kau kecam macam apa Rusdi, cikgu makan yang cakap. Okey, hidden population adalah satu situasi di mana satu ketika dahulu when it comes to drug user ataupun drug addict,
kita tahu orang drug addicts ni adalah orang-orang yang kita boleh nampak, orang-orang yang penagih-penagih di belakang lorong, orang-orang yang masuk dalam ladang. Kau faham tak? Maksudnya dalam kelompok itu kita tahu yang penagih dadah ada satu karakteristik dia, ada satu orang kata kluster dia. Kita bila cakap orang belakang lorong, kita tahu mereka ini adalah drug user. Ataupun satu ketika kita mengatakan bahawa sex worker akan percentage terlibat dengan substance adalah sangat tinggi. Walhal pada hakikat hari ini, hidden population merujuk kepada mereka-mereka populasi yang tersembunyi, bermakna pengguna-pengguna drugs ataupun pengguna-pengguna substance ini bukan sekadar mereka-mereka di belakang lorong, malah mereka-mereka ini adalah dalam keliling kelompok kita. Maksudnya dalam anggota masyarakat kita. Kadang-kadang mereka ni mungkin ada bisnes mereka sendiri, mereka ni mungkin ada dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri. Jadi pengguna ATS sangat, orang kata sangat tidak dijangka-jangka, pengguna substance stimulant kan. Jadi hidden population dimaksudkan di sini adalah mereka-mereka yang dikatakan mungkin sekarang ni golongan profesion tinggi pun dah terlibat dalam penggunaan substance. So dalam merujuk kepada perkara-perkara sekarang, kita nak bercakap mengenai drug user atau drug addicts. Diorang bukannya sekadar mereka-mereka yang di belakang lorong. Hidden population merujuk kepada mereka-mereka yang golongan profesion tinggi. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin dalam kelompok industri sukan misalnya ada pengguna drug user. Yang menjadi masalah dekat sini apabila mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang tidak dapat dikesan. Maksudnya, ialah ahli keluarga kita kan. Mungkin pengguna ini adalah orang-orang yang mempunyai jawatan tinggi, mereka mempunyai pengaruh sendiri, mereka ada syarikat. Jadi pengguna ini menggunakan substance untuk performance kerja mereka. Okey. So bercakap mengenai substance user yang menggunakan substance dalam dunia pekerjaan, ini yang berlaku. Sebab dulu aku ada gunakan meds untuk bekerja. Pada pandangan aku pada waktu itu, aku rasa benda tu memang membantu aku meningkatkan kreativiti aku, performance kerja. Tapi sebenarnya baru-baru ini aku ada terlibat dengan satu dunia pekerjaan. Okey, dan aku berjumpa dengan suatu figure yang menggunakan barang terlarang dalam dunia pekerjaan dia. Jadi pada waktu itu aku tidak bersuara lah, dan dia pun tak kenal aku siapa kan. Tapi aku cuba memahami fahaman kenapa orang yang ambil barang menggunakan alasan dia membantu pekerjaan itu tidak boleh diterima akal oleh masyarakat. So apa yang berlaku, aku cubalah tengok macam mana dia pada pandangan orang yang menggunakan, dia kata membantukan, tetapi hakikat sebenarnya orang di sekeliling yang orang sekeliling yang bersama dengan orang yang menggunakan barang itu sebenarnya macam aku kan. Aku bersama dengan figure itu buat kerja. Bagi aku dah semula faham kenapa alasan menggunakan substance untuk bekerja itu tidak boleh diterima. Sebab aku macam nak cakap, engkau guna substance untuk bekerja, apa yang kau perform sebenarnya? Engkau tak buat kerja engkau, satu hal. Engkau lari-lari daripada kerja, engkau berhalusinasi, dan kerja engkau aku yang buat. So dulu aku yakin yang aku rasa bila aku ambil barang, aku boleh bekerja. Sebenarnya aku dah faham kenapa orang sekeliling cringe and bitter dengan aku, meluat dengan perangai aku. Sebab sekarang ni bila aku tengok orang lain ambil dan aku berada di circle dia, aku pula yang cringe. Sebab kau tak perform pun. So korang yang terlalu yakin macam aku ambil sekali-sekala, aku buat untuk kerja dia. Pada waktu itu kau rasa kau ambil, kau perform, kau meningkatkan produktiviti kau. Tapi orang sekeliling yang bekerja dengan kau menyampah gila tu. Sis, aku menyampah gila. Engkau dengan stone kau, engkau dengan bau badan kau, engkau dengan sekejap-sekejap lagi masuk toilet, engkau sekejap-sekejap tak terberak. Kerja kau aku yang buat. Mana yang kau katakan produktiviti itu orang kata meningkatkan produktiviti kau? Aku rasa engkau ambil barang, orang lain yang buat kerja kau. Jadi dalam hidden population yang aku nak bawakan kepada korang sebenarnya hari ini, sebenarnya orang-orang yang menggunakan substance untuk bekerja, bagi aku, dia boleh menjatuhkan negara sebab benda-benda macam ni. Aku rasa, aku tahu orang yang tengok video aku memang akan bitter, memang akan cringe, memang akan macam mana ada kau dia feeling lebih-lebih. Aku tak tahu lah, memang akan ada orang yang bitter, akan komen kat bawah, alah cakap pandai lah, dulu aku guna barang terlarang. And then bila aku dah clean, aku pula
bersama dengan orang macam ni, aku pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Dia macam ni, orang akan tetap tidak berpuas hati dengan apa yang orang larang. Benda yang baik, benda yang senang, benda yang membawa ke arah kebaikan memang susah nak buat berbanding benda yang mendatangkan kemudaratan. Bagi dia, bila dia ambil barang, dia meningkatkan performance dia solat. Aku jumpa ramai akan PM aku, ramai DM aku, ramai kata kau tak faham. Walhal aku adalah orang yang pernah bergelumang dengan dunia ni. Dan sekarang ni bila aku raise up this issue, aku sendiri faham orang-orang yang macam akan menyalak kat luar ni, yang kata kau bukan dia faham sangat cikgu, kau tak pernah ambil barang ni. Aku pernah ambil dan dulu aku pernah berada di tempat kau. Dan sekarang ni bila aku dah clean, aku berada menjadi, bukanlah aku kata menjadi masyarakat biasa, tak juga. Aku seperti orang biasa juga. Bila aku bekerja dengan orang macam ni, macam orang yang tak kenal aku aku rasa macam menyampah gila tu kau buat kerja. Kau ambil barang untuk buat kerja, aku bukan rasa macam tak fair. Yes, it's tak fair lah satu hal. Kau stone, lepas tu kerja kau aku buat, kan? So aku rasa benda ini berlaku dalam hidden population. Jadi untuk topik kali ni, aku rasa aku nak keluar, aku just nak throw out on the plate. Aku bukanlah orang yang layak pun nak cakap pasal what is the best treatment nak buat kat korang. Tapi apa yang aku boleh cakap kat sini, it's happen dekat masyarakat, mungkin setengah komuniti ataupun setengah syarikat, ada berlaku perkara-perkara ini. So korang kena take care lah. Okay, so untuk minggu ini aku cerita pasal hidden population saja. Okay, selebihnya aku nak cerita pasal percutian aku. Sebab aku tahu orang tak suka sangat aku bercakap. Sebab orang kata aku poyo lah, aku macam-macam lah. Tapi dia senang je, tak suka jangan tengok lah. Tak suka jangan tengok lah. Sebab aku buat benda ni untuk orang yang nak tengok aku, itu je. Tak nak tengok aku, jangan subscribe je lah. Siapa nak dengar cakap aku, subscribe lah. Okay, so aku rasa sampai sini saja untuk topik hidden population.